sama ada menerbangkan pesawat berjuang, helikopter atau pengangkut, setiap juruterbang TUDM perlu menjalani latihan asas penerbangan di Kolej Tentera Udara. Di sana mereka menjalani latihan dengan menggunakan pesawat PC-7 dengan bimbingan jurulatih penerbangan sebelum menjalani kursus peralihan di skuadron yang ditugaskan. Kita ikuti laporan seterusnya bersama Nurul Fariaon dan Irin Putri Azmi. Di sinilah lahirnya juruterbang TUDM. Itu adalah cogan kata dan misi yang dipegang Pusat Latihan Terbang 1 atau lebih dikenali sebagai Pulatibang. Sejak penubuhannya pada 1964, Pulatibang 1 telah melahirkan hampir 2,000 juruterbang tentera udara di Raja Malaysia yang berkemampuan untuk mengendalikan pesawat TUDM. Antaranya Lieutenant Colonel Azhar Mohamad. Sayap penerbangan yang diperolehi pada 1988 menerusi latihan penerbangan asas di Kolej Tentera Udara melayakkan dirinya bergelar juruterbang pesawat pejuang. Sejak 2 tahun lalu, dia ditugaskan sebagai pegawai memerintah di Pulatibang 1. Pengalaman 23 tahun mengendalikan dua jenis pesawat pejuang iaitu Skyhawk dan Air-Mackie menjadikan Lieutenant Colonel Azhar mampu mengetuai penerbangan formasi membabitkan 20 pesawat PC-7. Ini antara penerbangan formasi yang julung kalinya dikendalikan bersempena Hari Tentera Udara ke-50. Dengan 550 kuasa kuda, PC-7 mampu terbang sehingga 33,000 kaki. Namun bagi penerbangan formasi, ia hanya diterbangkan pada paras ketinggian 1,000 kaki. Jarak antara pesawat perlu berada kira-kira 30 kaki iaitu sama besar sebuah pesawat. Pulatibang 1 sebagai pusat latihan terbang yang melahirkan juruterbang tentera atau ATM mengkhususkan dari segi tahap disiplin paling tinggi, jati diri, profesionalisme atau profesionalisme dan juga keazaman dalam mempertahankan ruang angkasa Malaysia. Berbeza dengan pusat latihan penerbangan awam atau swasta di luar, mereka menumpu lebih kepada juruterbang sivil dan untuk berbeza dengan latihan di Pulatibang 1. Daya juang yang tinggi amat diperlukan untuk bergelar juruterbang TUDM. Di Kolej Tentera Udara, pelatih perlu menjalani latihan asas ketenteraan dan modul akademik selama 3 tahun di dalam jurusan diploma kejuruteraan aeronautik. Setakat ini, 69 lambang crash menjadi saksi simbolik kejayaan 69 sesi pengambilan khusus asas penerbangan di sini. Lambang yang dikenali sebagai CREST ini mewakili setiap pengambilan pelajar untuk menjalani kursus asas penerbangan sejak mula Pulatibang 1 ditubuhkan. Dan kami difahamkan ianya hanya akan dipakaikan kepada penuntut yang telah berjaya melaksanakan misi penerbangan pertama secara solo. Lieutenant Muhammad Faizal Abdul Rahim antara pelatih yang berjaya melengkapi 23 jam penerbangan solo yang dilakukan pada 2007. Lieutenant Faizal, 24 tahun, mula menyertai Kolej Tentera Udara pada 2002. Impian bergelar juruterbang pesawat pejuang tentera udara yang sudah tersemai sejak di bangku sekolah semakin menjadi kenyataan. Daripada jumlah 44 pelatih berkelayakan, Lieutenant Faizal telah diiktiraf sebagai pelatih terbaik secara keseluruhan sesi pengambilan kursus 68. Kejayaan ini turut dikongsi jurulatih penerbangan yang pernah menjadi pelatih di Pulatibang seperti Major Ahmad Saiful Anwar, Muhammad Ishak. Silibus yang diajar merangkumi teori penerbangan bertaraf dunia sebelum pelatih layak menjalani praktikal.
can note at the Flight brief itu dilaksanakan untuk menentukan pergerakan SOT, struktur. So, apa yang akan diajar dan apa yang harus student tahu. Pada waktu pre-flight brief, instructor akan bertanyakan soalan dan student akan menjawab. Jika student tidak dapat menjawab kebanyakan soalan atau latihan yang ditanya waktu pre-flight brief, instructor akan tahu student tidak cukup persediaan dan mungkin SOT itu tidak akan dilaksanakan sehingga student benar-benar bersedia untuk terbang. Pusat Latihan Terbang 1 mempunyai 20 jurulatih penerbangan. Tanggungjawab mereka bukan sekadar memenuhi misi pulatibang, sebaliknya perlu memantau prestasi penerbangan 65 pelatih yang berada di sini. Bagi kursus asas penerbangan, pelatih perlu menjalaninya kira-kira 18 bulan untuk melengkapkan jumlah jam penerbangan yang ditetapkan, iaitu 160 jam. Di Kolej Tentera Udara, di sinilah terhimpunnya 40 buah pesawat PC-7 yang telah diguna pakai semenjak 1983 oleh pihak TUDM. Dan ianya bagi membolehkan penuntut-penuntut di sini menjalani kursus asas penerbangan sebelum mereka ditauliahkan sayap penerbangan TUDM. Bagi Faizal, biarpun ini tahun terakhir dia berada di Pulatibang 1, pengalaman selama 6 tahun menjadikan dia kini mampu menerbangkan pesawat TUDM sekaligus bakal sebaris dengan juruterbang senior lain. masa nak start mula nak latihan dengan penerbangan ni, kita tidak dapat aplikasikan yang apabila kita study dekat bilik, kita nak applykan sebab benda tu tak sama apa yang dalam aircraft, sebab ada kadang-kadang benda-benda yang kita tak sangka terjadi akan terjadi. So kita orang selalu buat mental flying di mana kita orang kena hafal dulu checks apa yang perlu dibuat, and then kita orang tengok instrumen dalam aircraft, and then kita orang apply apa yang kita orang hafal tadi. So hari-hari kita orang tengok buat, so benda tu jadi habit. Pemilihan pelatih sama ada akan ke unit pesawat pejuang, pengangkutan atau helikopter dibuat berdasarkan prestasi pengendalian pesawat dan pencapaian keputusan kursus latihan penerbangan yang dilaksanakan selama berada di Pulatibang. Harapan saya sebagai pegawai pemerintah Pulatibang 1 untuk melihat TUDM terus melahirkan juruterbang yang berkaliber, berkualiti dan mempunyai profesional tinggi. Di samping memenuhi matlamat pucuk pimpinan TUDM, iaitu mempunyai knowledge, skill dan aptitude. Pulatibang 1 bukan sekadar platform bergelar juruterbang TUDM. Sebaliknya, di sinilah lahirnya pewaris wira angkasa negara yang mampu membela kemakmuran ruang udara tanah air daripada ancaman anasi luar. Pangkalan Udara Subang Selangor menempatkan markas nombor 20 skuadron yang menjalani operasi membabitkan pesawat pengangkut. Skuadron ini antara yang menerima juruterbang baru. Setelah ditaulahkan sebagai pegawai tentera udara dan menerima sayap penerbangan dari Kolej Tentera Udara, Kapten Faizul Husin, 26 tahun, ditugaskan di sini. Sebelum berkhidmat dalam sebarang operasi, dia perlu menjalani kursus peralihan pesawat bagi menyesuaikan diri dengan pesawat pengangkut. Dia dibimbing jurulatih penerbangan yang juga pegawai pemerintah nombor 20 skuadron, Lieutenant Colonel Hashim Hamdan. Dan pengalaman saya yang paling seronok adalah berada di Pusat Latihan Pulatibang 1. Saya mengalami banyak pengalaman seperti menjalani penerbangan solo, aerobatik yang tidak boleh dibuat di luar lah. Daripada PC-7 di Alustar, lepas tu saya ke Kuching untuk menjalani proses peralihan daripada satu enjin kepada dua enjin.
Dan last sekali, pada 2 enjin, saya pergi kepada 4 enjin, iaitu di sekarang ini, Charlie 130. Pesawat terbesar dalam Angkatan Tentera Malaysia, Charlie C-130, mempunyai 4 enjin dan mampu memuatkan lebih 100 penumpang. Antara operasi membabitkan pesawat ini, penerbangan maritim, mencari dan menyelamat, bantuan logistik dan pengangkutan kecemasan. Memandangkan saiz pesawat yang besar serta kepelbagaian operasi yang dilakukan, setiap penerbangan dijayakan dengan kerjasama sekumpulan anak kapal yang berkaliber. Kapten Faizul menyertai skuadron ini pada pertengahan 2007. Ketika menjalani kursus peralihan pesawat, dia didedahkan kepada segala mekanisme pesawat C-130. Ini supaya dia memahami segala fungsi pesawat dengan sempurna dan mampu berkhidmat sebaik mungkin sebagai juruterbang TUDM. So before we start, you check rounds clear, your sight clear, the load master position, the master side is clear, fire extinguisher, flash light dekat situ, is there, and around there. So we just start one by one. Okay, Kalau di dalam Charlie ini, kita ada 6 orang dalam satu pesawat, iaitu saya punya pilot, saya sebagai co-pilot, engineer, navigator dengan load master. Maknanya kalau kita terbang dengan kapal terbang yang besar ni, pengalaman dia adalah lebih sukar lah daripada kita menerbangkan pesawat yang lebih kecil. Kerana disebabkan kapal terbang ni berat, 4 enjin dan instrumen kita kena monitor dengan banyak. Tapi alhamdulillah kita ada engineer dengan navigator banyak membantu saya dalam penerbangan ni. Penerbangan bukan sahaja bergantung kepada kerjasama kru udara, malah persediaan awal serta penyelenggaraan pesawat turut memainkan peranan penting. Pegawai kejuruteraan Kapten Muhammad Nur Izam Abdul Aziz, 28 tahun, antara yang bertanggungjawab menyelenggara pesawat C-130. Dia yang menyertai TUDM pada awal 2005 sebagai jurutera tidak terkecuali daripada menjalani latihan ketenteraan selama 10 bulan. Pendekatan tentera dan juga awam ni agak berbeza, tapi melalui latihan yang berkesan, kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan juga situasi semasa dalam perkhidmatan ni. Kapten Izham yang mempunyai pengalaman dalam kejuruteraan telah menyertai kursus selama 2 minggu bagi mempelajari segala selok-belok pesawat pengangkut C-130. Sepanjang bertugas, dia dan kru kejuruteraan lain berusaha memastikan 10 buah pesawat pengangkut yang terdapat di sini berfungsi dengan baik. Kepuasannya dapat dicapai bila kita mampu untuk menyelenggara pesawat dengan baik dan kita mampu menyediakan jumlah bilangan pesawat yang mencukupi untuk mencapai objektif keperluan operasi setiap hari. Walaupun tidak terbabit secara langsung dalam operasi TUDM, bagi Kapten Izham, tugasnya dalam memastikan kesempurnaan pesawat begitu bermakna bagi dirinya dan berbakti kepada negara.